Jadual B18, Pejabat Daerah dan Tanah Petaling. Ringgit Malaysia 11,386,902. Kabung Tunku. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya ingin berucap, saya ingin merujuk ke muka surat 524 masuk pekalan P18 putiran 505000 pentadbiran dan kewangan kod 10000 emolument, ya, muka surat 524. okey, di bawah Pejabat Tanah dan Daerah Petaling. Dan ini saya ingin bincangkan apa yang berlaku di pejabat-pejabat tanah ini. Perkara yang pertama ialah berkenaan dengan mesyuarat jawatan kuasa tindakan daerah. Rasa saya ini ialah sesuatu saya rasa perlu dipertingkatkan di peringkat PDT dan juga memerlukan satu keputusan daripada ESCO, di mana mesyuarat tindakan daerah ini walaupun ianya berniat baik, tetapi perjalanannya semakin tidak begitu cekap, kerana mesyuarat ini merangkumi hampir ke semua jabatan-jabatan kerajaan pusat dan negeri yang ada di sesuatu daerah itu. Misalnya Jabatan Bomba, Jabatan Veterina, Jabatan Pendidikan, Jabatan Bomba, Jabatan Polis, Kesihatan. Kalau PBT ada 3 PBT, 3 PBT hadir. Dan ini menjadikan banyak isu yang berbeza-beza dibincangkan dalam jawatan kuasa ini. Saya rasa ini adalah mengaburi isu utama yang kita hendak bincang. Saya rasa ramai adun yang ada satu perasaan bahawa masalah utama apabila kita hendak berjumpa dengan pegawai daerah dan juga pegawai-pegawai di pejabat daerah ialah kita hendak membincang masalah tanah, masalah TOL, masalah hak milik dan sebagainya. Masalah-masalah ini mengambil masa yang sangat-sangat lama. Dan bila kita bawa ke jawatan kuasa tindakan daerah, ianya tidak dapat diselesaikan dengan lengkap kerana ianya mesyuarat ini dicampur aduk dengan perkara-perkara yang lain, yang mana pada pendapat saya boleh sebenarnya dipisahkan dan dibincangkan dengan BBT ataupun dengan polis secara berasingan tanpa melibatkan pegawai-pegawai di pejabat tanah dan daerah. Jadi oleh itu saya mencarankan kepada ESCO supaya cara jawatan kuasa tindakan daerah ini ataupun mesyuarat ini dirompak semula, di mana adun diberi peranan untuk membincang isu-isu tanah saja. Dan pada masa yang sama, kalau boleh, jawatan kuasa teknikal dana di setiap PDD ini, termasuk khususnya di Petaling ini, juga melibatkan adun bersama-sama. Kerana kita tidak ada minat untuk mengambil tanah untuk diri kita sendiri. Apa yang adun minat sangat ialah supaya permohonan tanah dan juga hak milik tanah, masalah rakyat itu dapat diselesaikan dalam masa yang paling cepat. Apa yang berlaku sekarang, ianya melibatkan begitu banyak birokrasi. PDT kena buat kertas kerja ke PDGS, PDGS pula kena buat kertas kerja ke MMKN ataupun MTES untuk kelulusan. Dan kalau ada apa perkara yang tidak dapat diselesaikan di mana-mana satu peringkat, ianya akan sangkut di situ saja. Dan sebelum satu kertas kerja boleh diserah ke peringkat yang seterusnya, ianya melibatkan begitu banyak jabatan-jabatan luar yang lain, sama ada PPT, Jabatan Alam Sekitar, Bomba dan sebagainya. Jadi ini merupakan satu peringkat ataupun satu proses yang sangat-sangat memakan masa. Oleh itu saya minta supaya rompakan diadakan di PDT supaya mesyuarat tindakan daerah dirompak semula. Kedua, jawatan kuasa teknikal tanah di setiap PDT termasuk khususnya di Petaling dirompak juga, di mana adun dilibatkan bersama-sama dalam perbincangannya. Yang kedua adalah tentang permohonan TOL. Saya difahamkan baru tadi oleh pegawai daerah bahawa pada masa sekarang semua permohonan TOL perlu mendapat kelulusan daripada MTES. Saya tidak ada masalah jikalau MTES ingin meneliti setiap satu permohonan TOL. Tapi TOL ini hanya bertahan 1 tahun saja. Kalau nak diadakan satu lagi peringkat pemantauan ataupun saringan di peringkat MTES, ianya pasti akan memakan masa. Saya tidak pasti apa sebabnya kita memerlukan satu lagi peringkat di MTES untuk membuat kelulusan terakhir. Kerana sekarang ni di kawasan saya ada satu projek
yang boleh dikira sebagai kecemasan. Tapi tanah ini kita tidak boleh guna untuk membina tempat letak kereta. Yang susah ialah rakyat di rumah pangsa kos rendah, kerana pada masa dahulu pemaju sengaja mengurangkan bilangan tempat letak kereta. Jadi kita memikirkan cara bagaimana untuk menyelesaikannya. Dan salah satu cara yang paling bagus ialah menggunakan tanah right of way di sebelah rumah pangsa. Tapi masalahnya sekarang sangkut. Masa apa? TOL belum keluar. Tanya pegawai daerah, kerana perlu mendapat kelulusan daripada MTES. Seperti apa yang saya kata tadi, kalau kita memerlukan satu lagi peringkat saringan daripada MTES, silakan. Tetapi kalau ia melibatkan masa yang lebih panjang, birokrasi yang lebih banyak, saya betul-betul meminta supaya usaha ini ataupun keputusan ini diteliti semula. Kerana kita tidak boleh membiarkan ini berlaku. Sedangkan ini berlaku di Pejabat Tanah dan Daerah Petaling. Begitu banyak fail yang ada di situ. Begitu banyak kerja-kerja yang perlu dilakukan. Dan ianya tidak dapat dilakukan kerana adanya perkara-perkara yang seperti ini yang menanggung-nanggungkan. Jadi saya minta kerajaan untuk memberi perhatian terhadap apa yang dibagikan saya tadi ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Mengenai tanah, ini ialah satu pejabat yang memerlukan koordinasi sebab pertama maklumat tersimpan di beberapa bahagian. Umpamanya untuk menjalankan satu kelulusan yang sepatutnya untuk tanah, bukan saja pejabat tanah mesti meluluskannya, JPS mesti meluluskannya, Jabatan Parit, Jabatan Perancangan, kalau pula dekat kawasan dekat bukit, pihak mesti mula. Jadi kalau itu sebab kita dapati kesemuanya itu terpaksa kita gunakan. Dan ini saya rasa walaupun dalam keadaan ini yang mesti lulus ini, sekarang kita ada satu perbincangan daripada pagi tadi sampai tadi kita tengok dalam keadaan ini yang menyebabkan terdapatnya kawasan-kawasan banjir ialah kelulusan yang diberi tidak mengambil kira tempat-tempat banjir. Sekarang kita Sri Steel, dia dah tahu dah tanah dia di bawah Seri Muda. Sri Muda di bawah kawasan itu. Jadi kalau sebenarnya pada awalnya dah duduk bergonggok begitu, tak diluluskan lah, tapi diluluskan. Dan sekarang sudah dalam keadaan ini. Jadi walaupun ada itu pun masih lagi belum dapat menyelesaikan masalah. Saya tahu masalah tanah inilah. Kedua ialah masalah file yang banyak tu. Kalau untuk satu jabatan, dia kena tunggu file tu datang kepada dia, file ini datang kepada dia. Itu sebab dalam usaha dalam 3 tahun saya ada di sini, saya tengok salah satu yang melambatkan semua kerja-kerja ni ialah maklumat tu tak boleh diberi serata. Kalau tidak, kalau dalam segi teori, kalau ada maklumat, dia boleh hantar secara email aja kepada semua jabatan, setuju tak setuju tentang perkara ini. Maklumat semua dah ada dalam satu database. Ini nak tunggu pergi kepada Jabatan Perairan pula cari maklumat. Jabatan Perairan dah ada maklumat, tanya JKR pula tak cukup maklumat. Kemudian pergi pula kepada perancangan. Jadi ini yang berlaku. Jadi saya tidak nak mengatakan perkara ini kita boleh dapat selesaikan, tapi kita kena cari jalan supaya perkara asas itu kita kena betulkan. Dan kedua, saya juga telah memberitahu kepada Datuk SUK tentang ketua yang menjaga tanah tu ialah pegawai daerah. Dan pegawai daerah mempunyai
banyak lagi tugas lain. Mengikut Menteri Besar, mengikut Tuanku Sultan, mengikut dah kerja. Jadi tak ada bertambah sebab dia ada di dalam undang-undang ialah pemungut hasil ataupun collector of rent revenue atau pejabat tanah. Itu sebab dia punya kuasa terletak pada dia. Hinggakan Menteri Besar pun kuasa untuk menyelesaikan masalah pemindahan tiap-tiap minggu. Menteri Besar mesti menandangi sekurang-kurangnya 350 fail secara fizikal. Jadi itu pun saya nak selesaikan. Dia bukan takkan Menteri Besar mana dah dia kenal Ahmad nak tukar pada Arif nak tukar, saya tukang jadi macam robot sign aja. Itu aja. Bukan saya kenal pun. Jadi oleh sebab itu ini yang berlaku, dan ini yang juga yang banyak komplain yang kita dapati, iaitu kelemahan pentadbiran yang tidak dapat menyelesaikan perkara ini. Saya terima itu sebagai satu cabaran. Kedua, jadi itu sebab kedua tu kita juga mesti cuba memahami masalah TOL. Saya cuba memahami itu sebab setengah daripada perkara itu kita dulu bagi pada pegawai daerah apa semua. Kita cuba memahami masalah TOL. Sebab tanah-tanah kerajaan, pertama, kerajaan mesti tahu mana tanah dia. Kerajaan mesti tahu mana tanah dia. Sama ada dia tanah dia ataupun tanah orang lain. Kalau kerajaan sendiri tak tahu mana tanah dia, itu satu perkara yang aneh, tapi benar. Jadi oleh sebab itu kita nak tahu mana tanah kita. Dan sebab apa kita kena tahu tanah dia? Itu sebab bila mereka duduk di atas tanah kerajaan, dia dipanggil peneroka. Walaupun dia tak dapat kebenaran, walaupun dia tak ada duduk, dia sekarang kita bertanggungjawab kepada mereka. Itu sebab setiap orang yang duduk di atas tanah kerajaan, sekurang-kurangnya kos kepada kerajaan 20 ke 25 ribu. Itu sebab saya nak tahu macam mana kita. Jadi kelulusan untuk TOL ialah hanya 3 tak sampai 3 ke 10 ringgit. Tetapi kalau dia dah dapat TOL itu dan kita tidak beritahu betul dia ni duduk sementara, dia ingat dia dah memiliki tanah tersebut walaupun dia bayar. Sebab kita kena beritahu ini hanya sementara tiap-tiap tahun kita kena lakukan. Terima kasih Tuan Mengurusi dan juga Datuk Menteri Besar. Kita menyambut baik usaha yang dilakukan oleh Kerajaan Negeri Selangor untuk memperbetulkan kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh kerajaan lama. Kita menyambut baik dan kita mengalu-alukan, bahkan kita menyokong apa juga yang dilakukan. Tetapi masalah yang timbul hasil daripada memindahkan kelulusan TOL di peringkat pejabat tanah dan daerah itu ke peringkat kerajaan negeri telah mengakibatkan banyak mereka-mereka yang dahulu mudah berurusan terpaksa menunggu. Sebagai satu contoh, saya hari ini diberikan satu surat daripada syarikat yang berpangkalan di Pelabuhan Kelang. Pelabuhan Kelang ni bukan dalam kawasan saya, tapi bila dia datang tu kita bawa jugalah, ya. Di mana syarikat ini sudah bersedia untuk membayar tol dengan kadar baru yang dikemukakan. Tetapi kadar yang dikemukakan ini terlalu berbeza 10 kali ganda. Kalau dahulu untuk 0.58 ekar dia bayar cuma RM3,800. Sekarang dia kena bayar RM38,000 mengikut harga yang sudah diputuskan oleh Jabatan Penilaian. Jadi persoalannya, dia nak bayar lebih untuk tanah yang 0.5 ekar dengan jumlah RM38,000 setahun, satu jumlah yang besar. Dia nak ambil tanah tu tak boleh. Jadi sebenarnya
tak bolehkah kerajaan negeri dalam keadaan kita bersetuju untuk memperbaiki sistem TOL itu, mereka-mereka yang mohon untuk sambungan ini bagilah setahun dulu ikut kadar yang biasa, tetapi diingatkan bahawa mungkin tahun hadapan ia berbeza dan kita bagi kelulusan supaya mereka boleh buat kerja. Kalau tidak, ia tertangguh, dan ini sudah masuk daripada bulan September, sekarang dah masuk November, sudah 2 bulan, dan dia tak boleh menjadi kerisauan kepada dia kerana dia menjalankan perniagaan hari ini tanpa membayar. Dia nak bayar tapi terlalu besar. Bila buat rayuan kepada pejabat Datuk Menteri Besar, ada jawapan yang diberikan yang mengatakan bahawa ini adalah jumlah yang sudah pun dipersetujui dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan GI sejak April lepas, satu garis panduan baru. Jadi saya ingin mencadangkan kepada kerajaan GI kalau boleh untuk kes-kes yang tersangkut ini pada tahun ini, oleh kerana banyak, ini satu contoh, banyak lagi sebenarnya yang datang kepada kita, tetapi kita pun paling lebih pun jumpa dengan DO lah, ataupun paling tidak pun kita tulis surat kepada Datuk Menteri Besar. Jadi saya minta pertimbangan kerajaan negeri supaya kes-kes yang macam ini kita at least untuk 1 tahun kita bagi dahulu, kemudian bagi mereka satu surat peringatan, tahun depan mungkin berbeza dan mereka kena bayar pada harga, tetapi tidaklah 10 kali ganda besarnya. Mungkin boleh diminta rayuan supaya harga itu agak bersesuaian dengan perniagaan yang mereka lakukan. Terima kasih. Terima kasih. Kita ambil perhatian tentang perkara tersebut. Satu perkara yang jelas, ada yang setengah tu dia memang tidak pun kelewatan membayar sewa, tidak mestinya mereka terpaksa meninggalkan tempat tersebut. Itu kita jelas, kita tahu, sebab ramai yang tak membayar sewa dia, TOL pun yang ramai itu dia tak bayar juga. Tapi kita tidak ada mengadakan proses untuk meninggalkan tempat tersebut. Tapi oleh kerana dalam pergerakan itu, sebab kita kata biarkan, tak payah bayar pun tak apa, tapi kita kena selesaikan masalah pentadbiran tanah-tanah ini. Itu sebabnya. Sebab orang tahu, sekarang semua orang tahu bahawa TOL adalah sementara, bukan boleh jadi permanent. Itu sebab kita tidak ada masalah dari segi meninggalkan tempat tersebut, tak ada. Tapi kita nak beritahu ini sementara. Dulu tak diberitahu, sekarang kita beritahu tiap-tiap mereka sementara. Kerana sementara, sebab kalau kerajaan nak perlu pakai, kerajaan akan beritahu. Yang setengahnya tu dia pakai tidak harga. Kalau macam itu, seperti yang dicakapkan tadi dengan 35,000, kita boleh jual tanah tu kepada dia. Tak payah lagi kita minta sewa-sewa. Tak payah, kita jual tanah tu kepada dia. Dan ini yang akan kita nak lakukan. Jadi lebih senang pada dia. Dia nak meniaga di atas tanah dia sendiri. Kenapa kita bagi TOL kalau tanah tu memang sesuai untuk perniagaan dia? Itu yang kita nak selesaikan. Tapi untuk sekarang, apa yang berlaku sekarang, pejabat daerah tidak mempunyai budaya itu. Budaya yang kalau patut dijual-jual lah, tak ada, belum lagi. Sebab dalam sefir kerajaan negeri tak ada boleh jual tanah, hanya bagi premium. Tapi kita terjemahkan premium boleh dijual, macam dijual sama dengan harga kalau kita jual harganya RM20, premium RM20 lah, itu aja. Jadi culture tu, budaya tu masih belum kita tekankan. Jadi itu sebabnya. Jadi ini yang berlaku. Tokey-tokey yang dapat tanah tu, yang menyewakan tanah pada orang yang kedua, sekarang merasakan, ini yang paling penting, sebahagian besar daripada tanah-tanah TOL ini yang mengikut kajian kita,
bukan dimiliki oleh orang duduk di atas tanah tersebut. Bukan. Ada pula orang yang dapat menyewa TOL itu dan disewakan kepada mereka-mereka ini. Ini yang nak kita selesaikan. Itu yang kita nak selesai. Saya faham. Jadi ahli-ahli yang berhormat boleh menanya, adakah kerajaan halau dia daripada tanah tersebut? Kalau dia tidak dihalau daripada tanah tersebut, maknanya kerajaan membenarkan. Tidak ada apa yang dipanggil charges for late, bayar lambat. Kerajaan tak pernah tahu pasal interest rate. Yang kalau bayar lambat kena bayar penalti, tak ada. Itu sebabnya yang berlaku. Penjelasan sikit yang berhormat Tan Sri. Isunya di sini ialah apabila dia tidak memperolehi surat TOL yang baru, jadi lesen perniagaan dia pula mati. Jadi dia nak renew, nak sambung dengan pihak berkuasa tempatan itu tak boleh. Sebab diminta untuk disertakan dengan TOL yang dibenarkan oleh kerajaan. Yang ada ialah yang sudah tamat tempoh. Jadi inilah kesulitan-kesulitan yang sedikit sebanyak mengganggu urusan mereka, dan sebagai sebuah syarikat yang terlibat dalam mengikut kertas ini, sebagai syarikat yang terlibat untuk kerja-kerja pemunggahan di depot. Jadi itu dia merupakan takut tergugat, akhirnya nanti perniagaan dia rosak. Itu untuk makluman. Saya Datuk Speaker, saya akan ambil that case, tapi kita ada perjumpaan tiap-tiap 2 minggu dengan pihak-pihak PBT, dan kalau ada kes-kes begitu saya akan bangkitkan. Kalau ada kes-kes tersebut yang melibatkan lambat kita menyelesaikan masalah TOL, tapi dia masih ada hubungan dengan PBT, kita suruh teruskan supaya sampai kita dapat selesaikan masalah-masalah apa yang dipanggil pentadbiran ini. Dan selepas itu kita boleh serahkan balik kepada jawatan kuasa tanah di daerah-daerah. Minta penjelasan. Apa pun sekali saya ingin bertanya kepada Tan Sri, sama ada kerajaan akan menilai permohonan TOL ini dari segi merit, kerana contoh yang saya panggilkan dalam ucapan saya itu adalah satu permohonan TOL yang tidak berunsurkan perniagaan. Ianya semata-mata untuk tujuan sosial, iaitu menambah bilangan tempat letak kereta di sebelah rumah bangsa, dan tanah itu adalah right of way TNB. Dan di peringkat akar umbi, MBBJ, TNB sudah memberi kelulusan. Yang keluar wang untuk membuat tempat letak kereta itu ialah pemaju. Pemaju sudi keluar wang untuk melakukannya. Tapi oleh kerana kelulusan ini belum ada lagi, jadi tergendala. Jadi tiap-tiap kali penduduk kampung tanya, apa berlaku? Adakah perkataan rakyat menipu mereka? Tapi saya kata bahawa kerajaan memang akan memberi kelulusan, sebab ini TOL tidak ada apa-apa unsur perniagaan. Kita pun tidak akan membina apa-apa bangunan atas tempat itu. Jadi saya ingin bertanya, sama ada kerajaan negeri boleh mempercepatkan, menimbang permohonan-permohonan ini dari segi merit. Sebab kalau tadi di pihak PBT, di pihak TNB pun tidak ada masalah, saya tidak melihat apa-apa sebab mengapa ianya perlu menunggu berbulan-bulan lamanya. Kalau boleh, saya boleh bagi number file kepada Tan Sri untuk menilai. Tapi saya heran, itu satu masalah yang kalau tanah tu tidak kena mengena dengan tanah negeri, jadi tak ada timbul masalah. Jadi itu saya heran. Kalau tak ada kena mengena dengan kerajaan negeri, sebab kalau tanah tu di bawah kelolaan tenaga nasional, dia boleh bagi kelulusan, tak payah negeri. TOL. Tapi apa pun, dia perlu juga TOL untuk membuat apa-apa aktiviti di atas tanah itu. Tapi saya setia untuk memberi nombor rujukan. Saya akan kaji apa tu